السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, jemaah AQS yang saya rindui dan kasihi, walaupun saya sekejap jumpa tuan-tuan. Saya walafiat saya doakan semua tuan-tuan. Alhamdulillah, insya-Allah. Dan harapnya tuan-tuan tak jemu melihat saya. Kerap kita bulan ni, dan kita akan bertemu lagi sekali lagi pada kali ini, 3 kali sebulan ni. Kemudian sebulan kita akan rehat, bulan 12. Panjang umur kita jumpa tahun depan tuan-tuan, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, saya sebenarnya menumpang berkat tuan-tuan, menumpang masa tuan-tuan. Saya ingat begitu tuan-tuan. Bila tentu orang yang menyampaikan ilmu itu lebih besar pahalanya sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang mendengar ilmu. Bahkan rasa jauh sangat daripada orang yang menyusun menjadi penghubung untuk menjadikan kenyataan majlis ini tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Baik, tanpa membuang masa, hari ini insya-Allah kita sambung pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk muka surat 35. Betul tuan-tuan? Muka surat 35. InsyaAllah kita akan baca 2 hadis sekaligus. Mudah-mudahan ada manfaat dia. Asam Garam 12, Aisyah mengumpat, Rasulullah tegur. Aisyah mengumpat, Rasulullah tegur. Sebagaimana yang tuan-tuan maklum, kita masih lagi di bab 1 dengan temanya kerenah. Yang bab ini menghimpunkan sebahagian daripada hadis yang merakamkan babak seperti inilah, kerenah yang pernah berlaku dalam rumah tangga Nabi, antara Nabi dengan Ummul Mukminin. Ada satu kategori yang insya-Allah panjang umur kita akan baca sampai ke masanya, bab 4 nanti. Bab yang saya letakkan temanya konflik. Ada beberapa peristiwa yang kita boleh sebut ini benda yang menggegarkan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sementara itu kita tengok beberapa peristiwanya yang tentang kerenah ini, level bawah dah sikit, yang mana sebenarnya dia sangat-sangat biasa bagi kita tuan-tuan. Baik, Sayyidina Aisyah mengumpat, Rasulullah tegur. An Aisyah qalat, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min Safiyyah kadha wa kadha wa kadha. Qal ghairu musaddadin ta'ni qasirah. Hadis ini riwayat Sayyidatina Aisyah. Sekali lagi nama Sayyidatina Aisyah kedengaran disebut lagi dan lagi tuan-tuan. Dan dialah isteri Nabi yang paling Nabi sayang dalam era poligami, saya sebutkan macam tu. Dan isteri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, dialah juga tuan-tuan. Dan hadis-hadis umpama ini membuktikan amanahnya beliau untuk menyampaikan apa yang berlaku antara beliau ataupun berlaku dalam hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ada pengajaran untuk umat dia. Sebab itu ulama saya sebut, kalau Sayyidina Aisyah ni nak sembunyikan ilmu, hadis-hadis ni dia akan tak sebut. Antara boleh jadi hadis ini, hadis yang akan membuka, menunjukkan apa keburukan dia. Tapi dia akui itu berlaku, dia lalui, dan dia boleh belajar, umat dia belajar banyak benda tuan-tuan. Sayyidina Aisyah kata, satu hari aku pernah berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyyah kadha wa kadha. Abang, cukuplah Safiyah ni macam ni, apa lagi abang nak? Safiyah ni kan begini tu bahasanya lah. Safiyah kan begini. Antara maksudnya dia sampai memperkecilkan Safiyah, sebut tentang fizikal Safiyah. Safiyah ni kecil, pendek, rendah orang dia. Apa yang hebat sangat Safiyah ni? Safiyah orang rendah ni gitu bahasanya. Dia tak sebutlah secara terperinci apa yang ni. Itu kata Sayyidina Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sekali lagi ni dalam tempoh ataupun beberapa hadis yang kita baca sebelum pada ni masih tema dia cemburu kan. Sayyidatina Aisyah isteri Nabi yang paling kuat cemburu. Tadi sebelum ni dia cemburu dengan siapa? Dengan Khadijah sebelum ni. Ni pula yang jadi, kita kata bukan mangsa lah, jadi watak yang dia cemburui ialah Safiyah. Safiyah binti Huyai. Dia kata kat Nabi, abang suka sangat Safiyah ni, dia begini antara pendek. Lalu Nabi SAW sebut, faqal laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Aisyah, awak ni telah mengungkapkan satu ucapan, seandainya ucapan awak tu dicampurkan dengan laut, masuk dalam laut, berubah air lautan. Ini ibarat yang besar Nabi bagi. Nak katanya kotor ucapan tu. Najis kan, kalau kita main hukum fiqh, najis kalau dia tidak masuk dalam air, tidak berubah sifat semula jadi air tu, maka dia tidak apa kan. Masuk dalam laut sekadar kata seketul, orang kata najis, tak berubah, maka air laut itu tetap boleh menjadi air bersuci. Tapi nak kata ucapan yang Sayyidatina Aisyah sebut, Nabi sifatkan kalau dicampurkan, masuk jatuh dalam lautan, berubah air tu jadi kotor. Maksudnya nak kata Allah, dahsyat perkataan yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah. Ini Rasulullah tegur tuan-tuan. Kata Sayyidatina Aisyah, qalat wa hakaitu lahu insanan. Pernah juga aku duk mengata seseorang. Faqal, Nabi pun kata, ma uhibbu anni hakaitu insanan wa anna li kadha wa kadha. Saya tak sanggup, saya sini tak cerita hal orang lain walaupun saya ni kurang begini. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Abu Daud letak dalam kitab Adab dalam bab penjelasan tentang ghibah. Ghibah itu mengumpat, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek hadisnya tetapi perlu dia jadi keingatan untuk kita sepanjang masa dalam kehidupan ini. Saya tak kata orang lain, saya sendiri, ya, kita masih lagi bertarung dengan diri kita. Sehari tu kalau duk fikir, mesti ada benda yang kita mengumpat mengata ke orang, tuan. Apa itu mengumpat? Saya akan kongsikan, tuan-tuan pun tahu, beberapa hadis Nabi SAW. Sebelum pada itu, tuan-tuan, kita fokus kepada hadis ini. Kita kenal tadi Safiyah, salah seorang isteri Nabi SAW. Dan insyaAllah ke depan nanti kita akan jumpa lagi beberapa hadis berkaitan Safiyah. Saya nak sebut secara ringkas, Safiyah binti Huyai ini boleh kata satu-satunya isteri Nabi yang bukan orang Arab. Dia orang Yahudi, dan bukan sebarangan orang Yahudi. Ayah dia ketua, orang Kelantan kata kepala pengak dia, ketua penjahat orang Yahudi, Bani Nadir, Huyai bin Akhtab. Dia ni lah yang duk rancang nak apabila sebelum pada itu mereka diusir. Ketiga-tiga Bani Yahudi itu diusir dari Madinah atas pengkhianatan yang mereka lakukan, usir dari Madinah. Tapi usir dari Madinah itu pun tak serik, tuan-tuan. Mereka berkumpul di Khaybar, buat rencana nak serang Madinah. Kepala projek dia, ketua projek dia, Huyai bin Akhtab inilah ayah dia, ayah Safiyah. Dia rancang nak serang Madinah. Tapi Nabi dapat tahu, tuan-tuan, Nabi dapat tahu macam mana ni, satu benda yang kita kena kaji, tuan-tuan. Banyak peristiwa kalau kita belajar sirah Nabi SAW, secara riwayat tak sebut apa, macam mana Nabi tahu ada orang datang serang, macam mana Nabi tahu nak pergi perang Badar berlaku, Nabi nak pergi, orang kata rampas kafir, macam mana Nabi tahu? Maklumat itu ada secara, orang kata, terselit-selit dalam riwayat tu. Jadi kita kena rumuskan. Saya rumuskan, Nabi pada masa itu melaksanakan, orang kata, risikan, tuan-tuan. Antaranya melibatkan pak saudara Nabi yang ramai orang tak tahu, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni dia hijrah lambat sebelum pada Fathu Mekah tahun ke-6 hijrah, dia lambat. Dan kalau kira nak hijrah awal, Nabi tak bagi Nabi di sana. Dan ada riwayat-riwayat sebut dialah yang mengutus surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud nak berlaku, macam Nabi tahu. Kalau kita belajar sirah antara umum, tahu-tahu orang datang serang.
Tiba Nabi pun buat persiapan. Nabi tahu macam mana. Itu ada maklumat risikan. Dan Nabi apabila Nabi mula-mula buat masuk di Madinah, Nabi laksanakan sariyah. Sariyah itu ke sana ke sini itu saya melihat dia ialah dari sudut pelaksanaan pensepadanan. Nabi nak tengok sepadan. Ni nak tahu kat mana. Itu Nabi menguasai geografi dan lokasi tempat itu, tuan-tuan rahmat Allah. Itu Nabi SAW. Baik, kembali pada kisah kita. Al-Safiyah ini, ayah dia bukan sebarang orang Yahudi, kepala yang nak serang Madinah. Dan berlaku perang Khaybar. Kemudian nanti ayah dia kena bunuh, suami dia pun kena bunuh. Suami dia pun jahat, tuan-tuan. Suami dia jahat. Dan dia menjadi hamba. Jadi hamba dibawa balik ke Madinah. Dalam perjalanan Nabi nikah dengan dia. Saya kumpulkan dalam buku yang kedua tentang hadis-hadis pernikahan dengan semua orang isteri Nabi, termasuk dengan Safiyah. Menarik, tuan-tuan, kisah dia. Nabi nikah dengan dia dalam perjalanan balik dari Khaybar ke Madinah. Saya nak kata begini, Safiyah ini dengan kita tahu latar belakang hidup dia, saya boleh rumuskan dia isteri Nabi yang paling kuat diuji dari sudut orang kata orang benci kat dia. Datang sampai Madinah untuk orang benci dia. Benci sebab apa? Title Yahudi tu. Tuan-tuan, kita akan tengok nanti beberapa hari isteri Nabi pun layan tak layan je dia. Begitu. Dan ini ujian yang eksklusif untuk dia. Dan kita tengok Nabi bina semangat dia balik macam mana nanti. Ini Safiyah binti Huyai, tuan-tuan. Dan antara yang dia kena melalui Aisyah ni, Sayyidina Aisyah sendiri. Aisyah mengata dia rendah lah gini. Tapi isteri Nabi yang paling cantik, Allah Alam, berdasarkan riwayat yang saya tengok, Safiyah paling cantik, tuan-tuan. Sebab apa? Antara riwayat apabila dia sampai Madinah, orang datang kumun, orang tengok, dan sahabat yang meriwayatkan hadis itu, aku kenal beberapa orang perempuan yang dalam berserubung itu, aku kenal. Ini isteri Nabi, Zainab, ini Aisyah, ini Hafsah. Kenal. Mereka datang mengintai Safiyah baru sampai, dan kemudian mereka bersembang pada tu. Sesama mereka sebut bahasa, kalah dah kita lepas ni. Kalah dah kita lepas pada ni. Dari itu, dan riwayat memang dia orang paling antara paling cantik. Dari segi umur juga, umur yang paling ngam. Saya tak bawa buku yang kedua, saya nak tunjuk tuan-tuan umur pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa Nabi menikahi dia. Nabi nikah dia umur dia sekitar dalam 20-an, tuan-tuan. Ini Safiyah. Jadi kembali pada kisah kita, Safiyah isteri Nabi yang sangat banyak teruji berkenaan dengan status peribadinya, turutlah antaranya terkena dengan Safiyah ini. Lalu Nabi tegur Sayyidina Aisyah, ucapan yang awak sebut itu andai dicampur dengan air dengan laut berubah air, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis kita punya tumpuan terhadap hadis ini. Kita nak kembang sikit, tuan-tuan. Mudah-mudahan peringatan untuk kita semua berkenaan dengan mengumpat itu. Apatah lagi dalam musim pilihan raya ini. Allah, duk tengok ni, itu istilah dia mengumpat, tuan-tuan. Tapi sangat halus dia punya perbezaan dia. Ala-kala kita cerita secara umum, tuan-tuan. Tu kalau boleh nak habis-habis cepat-cepat pilihan raya ni, tak sedap. Sesama kita, sama-sama geng pengajian kita juga, tuan. Orang ngaji sunnah juga yang duduk bantai Allah. Tuan-tuan rahmati Allah. Satu hari ini, hadis ini dalam riwayat Muslim, Nabi sebut. Satu hari Nabi tanya para sahabat, atadruna mal ghibah? Kamu tahu tak apa itu ghibah? Nabi tanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antara teknik pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya soalan. Kadang soalan tu sahabat Nabi tahu, kadang soalan tu sahabat Nabi tak tahu, tapi soalan tu memancing perhatian. Atadruna mal ghibah? Tahu tak apa itu ghibah? Lalu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ada tempat yang sahabat Nabi jawab begitu, ada tempat yang sahabat Nabi cuba jawab, kan? Sebagaimana dalam hadis yang kita kongsikan sebelum pada ni, Nabi tanya siapa dia orang muflis, kan? Lalu sebahagian sahabat Nabi jawab soalan itu. Ini tentu bayangkan kaedah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi jawapan yang sangat kata ringkas dan bernas. Dan ini antara kita panggil hadis-hadis pendek yang perlu kita hafal, jadikan kata kebiasaan pada lidah kita, lalu kita akan jadi peringatan untuk diri kita. Atadruna mal ghibah?
tahu tak apa itu ghibah? Dan Nabi jawab lepas pada itu, zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrah, iaitu engkau menyebut tentang saudaramu yang dia tak suka. Zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut, mengata tentang saudara kamu sesuatu yang kalau dia dengar dia tak suka. Itu ghibah, itulah mengumpat. Seringkas itu tuan-tuan. Kita mengata tentang seorang saudara kita, kalau kawan tu saudara kita tu ada dia dengar tu, mesti dia marah, mesti dia tak suka, mesti terasa hati. Itulah mengumpat. Lalu ada sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi bertanya, "Hai Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Rasulullah, macam mana pula kalau yang saya cakap itu memang betul ada pada dia. Dia memang perangai macam ni, memang betul. Saya bukannya, memang tu. Nabi pun kata apa tuan-tuan? In kana fihi ma taqul faqad aghtabtahu. Kalau apa yang kamu cakap itu memang tu perangai dia, ada pada diri dia, itulah mengumpatnya. Itulah mengumpat dia. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi sekiranya apa yang kamu cakapkan, kamu mengata tentang saudara kamu, walhal dia tak buat pun, dia tak ada pun, maknanya kau telah fitnah dia, kau telah menuduh dia. Itu lagi dahsyat tuan-tuan. Jadi itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi penjelasan yang tuan-tuan bayangkan juga ketika itu sahabat Nabi pun tak, orang kata payah jugalah nak ni kan. Oh tu mengumpat. Selama ni tu jadi kebiasaan. Kita pun begitulah tuan-tuan. Allah. Jadi ingatan untuk kita semua tuan-tuan, jaga tentang mengumpat ini. Dan ini perkara yang tidak boleh ada dalam rumah tangga kita tuan-tuan. Usaha dalam sama kita. Sebagai Nabi SAW, Nabi tak bagi ada benda ini. Ada isteri Nabi mengumpat, Nabi tegur. Sebab itu saya minta tuan-tuan cuba banding-bandingkan dengan hadis sebelum pada ni. Ada ketika isteri Nabi sebut benda yang kita rasa macam tak kena, tapi Nabi senyum saja kan. Nabi okey je. Ada ketika Nabi sebut benda yang nampak macam lebih kurang, tapi Nabi tegur. Itu kita kena perhatikan. Antara Nabi tegur tentang mengumpat dalam keluarga, dalam rumah tangga, jangan ada mengumpat tuan-tuan. Ini nak kata tuan-tuan, kalau kita tengok secara keseluruhan umum tuan-tuan, Nabi nak didik kita ni cerita sebut benda baik-baik saja. Satu. Yang kedua, bukan tidak ada benda yang tak baik ni. Ada. Tapi buat apa sekadar kau duk kata belakang? Nah, itu ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itulah adanya amar, menyuruh ke arah kebaikan, mencegah ke arah kemungkaran. Ada benda yang tak kena, yang tentang seorang atau saudara kita ke, anak kita ke, ataupun siapa semua. Kalau kita ni, kita bagi tahu secara hikmah lah. Nah, beritahu, tegur ni supaya berubah. Bukan sekadar duk kata belakang. Dan mengumpat ni kena semua tuan-tuan. Tak, bukannya anak mengumpat ayah, mak ayah ada juga biasa. Mak ayah mengumpat anak pun ia juga, kita tengok tuan-tuan. Ni tak saya kata orang lain, kita menghadapi sendiri ya. Mak ayah duk mengumpat kat anak dia seorang yang ni, dia tak bagi tahu kat anak, dia tak bagi tahu kat abang-abang ni. Adik kamu tu begini. Kalau mak tak cerita, abang tu tak tahu. Dan tak tahu pun tak apa tuan-tuan. Mak ayah cukup bagi tahu. Jadi Islam tu Nabi didik kita, ada benda tak betul kita betulkan, bukan sekadar kita duk kata belakang. Dan ini dalam keadaan kita orang Melayu, banyak lagi usaha kita nak kena didik, nak kena usahakan tuan-tuan. Sebab dalam kata orang Arab, saya sepanjang bergaul dengan mereka, mereka hal ini boleh kata lebih baik daripada kita lah. Benda tak betul mereka tegur terus memang kita terasa orang kita ni banyak pendam simpan. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Jadi itu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis hadis kita yang pertama, Aisyah mengumpat, Rasulullah tegur. Baik, kita masuk hadis yang kedua, juga pendek tuan-tuan, muka surat 38, asam garam 13, Aisyah syak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kerenah, antara kerenah yang pernah Nabi lalui. An Aisyah, juga hadis ini kisah ini diceritakan oleh Sayyidina Aisyah sendiri. Allah Akbar, orang yang jujur dia. Dia kata, qalat iftaqadtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah. Satu malam aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tercari-cari Nabi. Mana malam ni malam Nabi tidur di rumah dia.
Tuan-tuan ingat tak lagi sebelum ni ada kisah seumpama itu? Muka surat apa? Muka surat 25 sini. Tuan-tuan tengok balik. Muka surat 25 asam garam 9. Nabi keluar malam-malam, Aisyah cemburu lagi. Kisah Qarin. Kalau Nabi sebut pasal Qarin, Nabi kata Sayyidatina Aisyah, aqad ja'aki syaitanuki, syaitan awak datang lagi ke? Itu peristiwa lain. Dan ini peristiwa yang lain. Makna kerap tuan-tuan. Nabi keluar malam ni kerap. Nabi keluar. Dan nanti kita akan jumpa lagi peristiwa Nabi keluar malam-malam ni. Maaf bagi saya minum air sikit. Bismillah. Sekata Sayyidatina Aisyah, satu malam aku tercari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar, tak bagi tahu, tiba-tiba perasan Nabi tak ada dah ni. Fa dhanantu annahu dhahaba ila ba'd nisa'ihi. Kata Sayyidatina Aisyah, masa tu aku duk ingat, aku duk syak. Nabi ni ada orang kata janji temu rahsia dengan mana-mana isteri ni. Itu syak orang sangka Sayyidatina Aisyah. Fatahassastu, aku pun cari Nabi. Cari Nabi, tak terbayang macam Nabi keluar rumah tengok intai cari Nabi tak jumpa. Thumma raja'tu, kemudian aku kembali. Aku balik rumah, fa idza huwa raqi'un aw sajidun. Balik tengok kat rumah Nabi dah setengah solat masa tu. Nabi tengah solat, masa tu Nabi tengah sujud ataupun rukuk. Masa tengah rukuk ataupun sujud. Saya tak pasti Sayyidatina Aisyah sendiri ataupun perawi tak ingat. Masa tu Nabi tengah rukuk. Wa yaqul, Nabi sebut ketika itu, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Masa rukuk itu aku dengar Nabi baca itu sebutan tadi tuan-tuan. Fa qultu bi abi anta wa ummi, bi abi anti, bi abi anta wa ummi. Ya mungkin ada kesalahan ni. Bi abi ya ummi, inni la fi sya'nin wa innaka la fi akhar. Sayyidatina Aisyah berkata, demi ayah dan ibuku sebagai tebusan, sungguh ketika saya berada pada satu keadaan, walhal abang berada dalam keadaan yang lain. Maksudnya ketika saya duk anggap begini, rupanya abang macam ni. Hadis riwayat Muslim, Imam Muslim angkat hadis ini, letak dalam kitab solat dalam bab apa yang dibaca semasa rukuk dan sujud. Saya akan kembangkan sikit berkenaan yang ni. Cuma sebelum pada itu, kita fokus kepada babak itu sendiri, tuan-tuan. Begitu, apabila kita tengok asal hadis, tuan-tuan, dia Sayyidatina Aisyah sendiri cerita, dia nak cerita hal dia, kan? Tapi ulama kemudian dia mengambil hadis cerita Sayyidatina Aisyah tu, kisah peribadi itu, melihat dari surutan lain, dari sudut ilmu dan sebagainya. Ini kebijaksanaan ulama dulu, tuan-tuan. Jadi kita pun begitu. Satu hadis itu yang berlaku boleh dilihat dalam pelbagai sudut. Baik. Hadis ni sendiri, kalau dalam riwayat yang lain, dia ada background story lagi. Yang Sayyidatina Aisyah, tapi di peringkat perawi tabi'in, kemudian dia ada macam dia boleh keluar hadis ini. Ni ada dalam riwayat, saya tak tanda ni. Ada perawi yang lain, itu Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj ni ulama kemudian dia tanya sahabat dia Atha bin Abi Rabah. Ya, ni dua-dua nama ulama besar, tuan-tuan, dan ulama hadis. Dia kata, "Kaifa taqul anta fi ruku'?" Awak dalam rukuk awak cakap macam mana? Awak ucap macam mana? Jadi Atha bin Abi Rabah pun bawa hadis ni. Dia pun daripada Sayyidatina Aisyah. Dia pun bawa hadis ni. Itu asal dia. Kalau kita jumpa dalam Bukhari dan Muslim, asal panjang dia sudut yang tu. Ulama cerita, sembang sesama mereka. Ibnu Jurayj tanya sahabat dia Atha bin Abi Rabah, kalau awak ucap dalam rukuk macam mana? Lalu pun dia bawa hadis ini. Menarik, tuan-tuan, untuk kita perhatikan. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita perhatikan, iaitu begitu berdisiplinnya ulama dalam mengeluarkan hukum, dalam memberi pandangan. Dia bukan sekadar ikut suka dia, ikut rasa, tak. Ada dalil, ada nas yang dia ni. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala,
daripada sini kita tengok Imam Muslim dia angkat hadis ini nak sebut apa bacaan yang diucapkan ketika rukuk ataupun sujud, tuan-tuan. Baik, saya tanya tadi, buat tuan-tuan pengajian ke tidak buku ni, Salat Menurut Sunnah dan Mazhab Syafi'i. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, kita ulang kaji sedikit berkenaan dengan hukum sekitar hukum hakam rukuk, tuan-tuan. Alang-alang kita sebut pada ini. Pertama kita dah selesai lah tentang apa peristiwa Sayyidina Aisyah itu sendiri. Begitulah akan berulang nanti. Bab ataupun babak yang selepas pada ni, muka surat sebelah tu, Aisyah intip Nabi juga sekali lagi. Nabi keluar malam-malam, Sayyidina Aisyah cari lagi. Ni lagi dahsyat, itu kita akan perincikan kemudian. Baik, selesai. Kemudian sekarang kita nak beralih sikit. Jadi pengajian kita jadi pengajian fiqh lah sekejap. Boleh tuan-tuan ya? Boleh insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, saya ingat tuan-tuan tanya tu dah ada mengaji kitab atau Muwatta lagi. Hebat jemaah ni tuan-tuan. Saya ingat saya dah mengaji 4 bulan apa fiqh Maliki. Saya belajar di Sharjah. Sharjah ni UAE. Sana mazhab rasmi mazhab Maliki. Saya dah satu semester pertukaran pelajar duduk mengaji sana. Memang kita mengaji tu ambil subjek fiqh semua mazhab Maliki. Menarik tuan-tuan. Kemudian belajar mengaji pula di talaqi pula di masjid dekat tu dengan Syekh mengajar kitab mazhab Maliki juga. Menarik dia ada ni. Dan kita akan rasa lagi menarik apabila kita dapat melihat di kerangka dia, tuan-tuan. Sebab hadis sama. Hadis kita mengaji hadis sama, muwatta' sama dalam yang lain. Tapi cara menyaring hukum itu yang berbeza. Kerangka mazhab Syafi'i macam mana tengok hadis tu. Kerangka mazhab Maliki dia tengok macam mana. Itu akan tunjuk perbezaan. Itu menarik ala kulli hal, tuan-tuan. Baik. Apapun dia tidak mengubah mazhab saya, tetap mazhab Syafi'i. Begitu, tuan-tuan. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Kita berbincang sedikit tentang hukum hakam berkaitan dengan rukuk. Rukuk kita tahu salah satu rukun dalam solat, tuan-tuan. Baik. Soalan yang pertama, adakah rukuk itu yang wajib, yang rukunnya sekadar perbuatan ataupun dia package dengan ucapan? Maksud lain, apa hukum tasbih ataupun bacaan ketika rukuk? Wajib ke ataupun sunat? Tuan-tuan, wajib ke sunat, tuan? Kan kita rukuk, Allahu Akbar. Saya biasa baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Sebutan itu dalam rukuk wajib ke sunat? Sunat. Kita sunat, saya pun sunat. Tapi kita nak bincang sudut ilmu. Kalau kita kembali kepada perbincangan fiqh, rupanya ulama khilaf. Ulama khilaf. Sebahagian menyebut wajib, tuan-tuan. Wajib. Sebahagian menyebut sunat. Kita mazhab Syafi'i dan Hanafi, boleh kata jumhur kebanyakannya mengatakan sunat. Adapun menarik untuk kita ambil tahu sudut pandang mazhab yang menyebut itu wajib. Antara mazhab Hanbali dia menyebut wajib. Jadi rukuk itu tak cukup sekadar kita buat perbuatan, kena ada ucapan tu sekali. Saya ada buat apa kaji sikit. Kenapa? Yang penting menarik untuk kita tahu sudut pandang itu. Pandangan yang mengatakan inna tasbih fi ruku' was sujud wajib. Bukan sekadar sujud, rukuk saja, sujud juga. Ucapan tu dia mesti package wajib. Sebab apa? Ini berdasarkan satu riwayat hadis riwayat Abu Daud. Sebelum pada itu, antara orang yang ataupun pihak yang mengatakan wajib mazhab Hanbali, dari segi individu tu pula ialah Ibn Taymiyah, Imam Sana'ani dan juga pilihan kalau yang moden hari ini apa mufti Saudi yang mengatakan wajib. Dan kita kadang-kadang mengaji, tuan-tuan kena sedar, kadang-kadang apabila kita mengaji cara sunnah ni, tuan-tuan, dia sebenarnya tak lari daripada mazhab. Kita duk kata ikut sunnah kan. Sebenarnya kalau segi fiqh kita ikut mazhab Hanbali. Dia jadi macam tu. Jadi kena sedar hal ini, tuan-tuan. Kita bukannya tidak bermazhab, rupanya ada orang yang mendakwa dia tu sunnah, rupanya dia ambil mazhab Hanbali keseluruhan. Dia duk kata dia ikut sunnah, lepas tu duk nampak orang lain tak ikut sunnah. Tak, semua ikut sunnah. Cara memahami sunnah tu berbeza. Rupanya dia tu beralih mazhab Hanbali, tuan. Mazhab Hanbali mengatakan wajib apa bacaan dalam rukuk ataupun sujud. Apa dalil mereka dan
cara pendalilan mereka. Pertama, berdasarkan hadis Abu Daud, saya baca, An Uqbah bin Amir dia kata, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ini penutup surah Al-Waqi'ah kan? Penutup surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Turun ayat ini, apa maksud dia? Fasabbih, maka sucikanlah, bertasbihlah Tuhanmu dengan yang maha agung. Bismi rabbikal azim, dengan nama Tuhanmu yang agung. Turun ayat ini, Nabi pun kata, ij'aluha fi ruku'ikum. Nabi pun bagi arahan, Nabi kata, jadikanlah ataupun laksanakanlah arahan Allah Ta'ala ni dalam rukuk kamu. Nah, ayat Allah tadi apa? Al-Waqi'ah. Tuan-tuan baca nanti Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Tuhanmu dengan nama dia yang maha agung, kan? Nabi kata, buat laksanakan dalam rukuk. Sebab itu antara ucapan ataupun zikir yang kita sebut dalam rukuk, subhana rabbiyal azim, kan? Ada tambahan wa bihamdi. Itu sebagai melaksanakan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lama lepas pada itu turun pula ayat yang lain, falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la. Surah Al-A'la, permulaan surah Al-A'la. Sucikanlah Tuhan, nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sabbih isma rabbikal a'la. Nabi pun bagi arahan, ij'aluha fi sujudikum. Laksanakan arahan ni dalam sujud kamu. Sebab itu antara bacaan dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Faham tak? Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Beza dengan rukuk, subhana rabbiyal azim. Baik, ini hadisnya, riwayat Abu Daud, sahih. Dan wajah dilalah cara. Tuan-tuan, hadis ni dia bukan sekadar kita terima macam tu. Kita kena tahu wajah dilalah. Wajhud dilalah ni sudut pandang dalil itu. Macam mana boleh daripada hadis ni kau nak kata benda tu wajib? Iaitu apa yang ada dalam hadis itu ada arahan. Nabi kata, Nabi arah, pertama Allah arah, fasabbih bismi rabbikal azim. Itu arahan daripada Allah SWT. Kemudian Nabi pun bagi arahan, jadikanlah, laksanakanlah dalam rukuk. Arahan Allah, arahan Nabi. Dan arahan dari sudut fiqh dia, al-amru lil wujub. Arahan bermaksud wajib. Itu cara dia. Jadi berdasarkan hadis ini, mazhab Hambali dan sebahagian ulama mengatakan wajib, tuan-tuan. Itu cara dia, tuan-tuan. Baik. Lepas tu yang kita mazhab Syafi'i lain-lain kata sunat ni macam mana? Nabi suruh kita kata sunat, tak buat pun tak apa. Macam mana, tuan-tuan? Yang kita kena sebut. Supaya jangan saya mengaji dulu, kita melalui proses yang panjang, proses liku-liku sampai satu tahap apabila kita salah sangka dengan mazhab, tuan-tuan. Salah sangka dengan mazhab, contoh kita mazhab Syafi'i. Apa mazhab Syafi'i ni tak ikut hadis, tak ikut ni. Sebab dia berhenti setakat tadi lah. Berhenti setakat tadi. Tengok ni, dalil hadis arahan wajib. Tapi mazhab Syafi'i tak kata sunat pula. Tak teruk. Begitu. Tak kena, tuan-tuan. Kita beringat tentang hal ini. Baik. Mazhab Syafi'i bahkan jumhur yang lain tolak. Hambali, tiga majoriti mazhab besar lain, Syafi'i, Hanafi dan Maliki, semua kata sunat. Adakah mereka tak tahu hadis tu? Tak, mereka tahu. Tapi apa cara mereka? Mereka kumpul riwayat. Ya, hadis tu ada. Tapi arahan itu secara umum dia boleh maksud sebagai wujub. Tapi kalau ada qarinah, ada petanda yang menyebut selain, kan, rupanya dia boleh jadi sunat. Arahan juga berbentuk sunat, boleh jadi juga. Buat suruhan itu boleh jadi wajib, boleh jadi suruhan sunat. Nak tahu suruhan itu wajib ataupun sunat, tengok pada tanda-tanda yang lain. Ada tak? Rupanya ada. Apa tanda antaranya? Saya sebut salah satunya, iaitu hadis. Kalau tuan-tuan ingat, hadis Nabi tegur seorang sahabat Nabi yang solat tak sempurna tu. Nabi kata ulang balik, kan. Apa yang berlaku? Nabi ajar dia solat, Nabi ajar dia solat rukuk, kemudian kamu sujud. Hanya sebut perbuatan sahaja. Itu antara hadisnya.
Kemudian ada pandangan yang lain lah, untuk cerita panjang jadi kompleks. Secara umum begitu. Mereka tahu hadis Nabi yang sebut pasal yang pertama kita baca tadi, tapi mereka melihat dengan hadis yang lain tadi, yang kedua tadi. Nabi pernah suruh sahabat Nabi yang solat tak betul tu rukuk. Kemudian lepas rukuk sujud. Tanpa Nabi suruh. Dan rukuk tu jangan lupa baca. Tak ada, Nabi tak perincikan. Jadi dengan menggabungkan riwayat ini, secara umum dia sunat. Tuan-tuan faham? Saya mudahkan perbahasan itu. Jadi kita mazhab Syafi'i mengatakan sebut sunat. Sunat atau sunnah membaca bacaan dalam rukuk atau sujud. Selesai satu kes, tuan-tuan. Baik. Yang kedua, perbincangan yang kedua. Apa yang nak dibaca ataupun al-azkar, zikir dalam rukuk itu, kita fokus pada rukuk. Saya duk buat carian tadi, jumpa 5. Saya buka buku ni 12, tuan-tuan. Ada 12 hadis yang merakamkan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk. Tuan-tuan amal yang mana, tuan-tuan? Yang paling mudah. Subhana rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim. Wa bihamdihi atau tak, tuan-tuan? Tak ada, tuan-tuan? Tak buat wa bihamdihi. Saya juga tak buat wa bihamdih. Tapi tuan-tuan jangan salahkan orang yang letak wa bihamdih. Itu kita ada perbincangan yang lain, tuan-tuan. Tapi yang penting kita tahu sudut pandang itu. Baik, ada 12. Kita baca beberapa untuk kita nampak dan kita ambil gist dia. Sebenarnya apa yang sebenar nak dididik kepada kita, tuan-tuan. Baik. Ada 12, tuan-tuan boleh rujuk balik kat sini, ada kat sini. Antaranya yang paling ringkas ialah subhana rabbiyal azim, kan? Boleh dia baca sunat diulang 3 kali. Ni ada riwayat, tuan-tuan berujuklah nanti. Ada riwayat dia sendiri. Saya terus merujuk pada sini. Baik. Yang lain, subhanallahi wa bihamdih. Tu ada juga. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tuan-tuan, kadang-kadang saya sebut, saya juga menambahkan dalam rukuk istighfar Allahumma ighfirli. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, Allahumma ighfirli. Kalau kita panjanglah, kita ada masa. Baik. Tuan-tuan boleh rujuklah secara umum dia. Baik. Cuma saya nak sentuh tadi wa bihamdi. Wa bihamdi. Satu ketika dulu saya mengatakan, dan kita begitu kita diajar, kata tambahan itu sampai yang guru sebut bid'ah, tambahan. Bid'ah. Tak boleh, tuan-tuan, kata bid'ah. Sebab ulama khilaf dalam hal ini. Dan khilaf itu mu'tabar. Yang pertama, kenapa? Sebagai ulama kata boleh wa bihamdi. Yang pertama, ada riwayat. Dan riwayat disebut. Tuan-tuan baca dalam, ada riwayat kedua. Ini yang penulis dia buat manhaj dia solat menurut sunnah dan mazhab Syafi'i. Dia bawa riwayat yang kedua, iaitu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hadis Ahmad, Abu Daud, Ad-Darqutni dan Baihaqi. Ada riwayat. Cuma nanti akan adalah perbincangan riwayat itu lemah. Yang sabitnya subhana rabbiyal azim, yang ni lemah. Baik. Tapi ada riwayat. Sini perbincangannya ziyadah, tambahan dalam riwayat itu diterima ataupun tidak, itu perbezaan dia pula. Bagi orang yang mengatakan tambahan itu diterima, maka dia boleh beramal dengan itu. Jadi orang ini nak kata tak boleh nak kata bid'ah, tak boleh nak kata ni. Untuk nampak, tuan-tuan. Itu yang satu. Yang kedua, tambahan wa bihamdihi itu ada dalam riwayat yang lain. Tadi kalau kita baca riwayat kedua disebut subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Riwayat ketiga subhanallahi wa bihamdi. Wa bihamdi sebut juga. Dan riwayat keempat subhanakallahumma wa bihamdi. Dan riwayat keenam subhanaka wa bihamdik. Istilah tu ada, cuma diambil sikit masuk ke itu subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Bahkan riwayat itu sendiri pun ada subhan rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi tuan-tuan jangan mudah kita nak salahkan orang yang sedia baca yang tu, tuan-tuan. Itu kita mengaji begitu. Saya satu ketika macam tu, tuan-tuan. Kita sonok, ni benda baru ni. Oh, yang kau amal selama ni salah. Lepas tu duk cerita, salah kita baca ni, semangat. Rupanya kita tak ke dalam lagi. Kita dah masuk sikit tu, nak kena lagi ke dalam, tuan-tuan. Itu apa isu dia yang kedua. Yang ketiga, boleh tak kita gabung
Kita gabung bacaan itu. Jadi tuan-tuan gabung Subhan Rabbiyal Azim. Lepas tu menarik tuan-tuan tengok nanti. Ada yang menarik tuan-tuan. Saya pun nak ni. Contoh saya nak bagi yang ke-10, riwayat yang ke-10. Riwayat ini riwayat Imam Nasa'i. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu aku rukuk. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerah diri. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu aku bertawakal. Anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi. Engkaulah wahai Tuhanku, pendengaranku tunduk khusyuk padamu, penglihatanku, darahku, hati ni, dagingku, tulangku, lillahi rabbil alamin. Sedap tuan-tuan. Tak? Tiba tuan-tuan, nak hafal yang ni, tuan-tuan nak gabung. Tuan-tuan solat malam. Tuan-tuan mungkin hafal lagi yang riwayat yang lain. Banyak 12. Subhanadzil jabarut. Boleh ke tidak tuan? Sekali lagi khilaf. Sekali lagi khilaf. Dan kita jangan, apabila sebut khilaf ini, kita permulaan kita terus berlapang dada. Okey. Nah, sebelah pihak yang menyebut tak boleh sebab tidak ada dalil. Riwayat-riwayat yang sebut ialah semua seorang sahabat Nabi dengar Nabi sebut yang tu. Yang ni Sayyidatina Aisyah dengar Nabi sebut yang tu. Makna kata Nabi tidak menggabungkan, hanya satu masa Nabi baca yang ni, yang lain Nabi baca yang ni, Nabi baca yang ni. Jadi Nabi tidak gabungkan. Jadi dengan kita ambil sikap yang orang kata bukan apa lebih tegas, kita tidak gabungkan. Tapi kita sebut tadi ada pandangan lain mengatakan boleh. Antara mazhab Syafi'i sendiri, mazhab Syafi'i, Imam Nawawi kata boleh. Nah, antara hujah dia iaitu hadis Nabi solat Nabi panjang. Nabi rukuk Nabi sama panjang dengan sujud Nabi. Nabi baca apa tu? Nabi baca apa? Kemungkinan kemungkinan keseluruhan doa ini Nabi baca panjang untuk tu, ataupun Nabi ulang-ulang panjang tuan-tuan. Itu asal. Dan tidak ada halangan pun untuk digabungkan. Sebagaimana tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan amalan gabung ini, kalau mu tak setuju, doa iftitah kita gabung berapa riwayat yang berlainan tu, 3 ataupun 4 kita gabung kan. Dulu disusun untuk nak kata mudah mengaji, kita hafal gabung. Dan ala kulli tuan-tuan, pilihan untuk tuan-tuan. Dan saya atas dasar kita kata nak belajar, kita hafal, nak bagi biasa, kita hafal satu rangkap baru, doa baru, kita buat dalam solat kita. Subhana rabbiyal azim, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, sebagainya. Itu ni dah biasa dah. Orang kata gerak mulut tu, mungkin kita boleh alternate kan, tukar ganti dalam solat kita di keadaan tempat-tempat yang lain. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, itu perbincangan dia. Itu yang kedua. Ketiga tak ada. Ketiga ada isu lain. Yang lain mungkin saya sebut ialah ada bacaan yang tidak boleh dibaca ketika rukuk, iaitu baca Quran. Takut tuan-tuan kadang orang, dan ini sebenarnya kita yang tak ni yang tidak menghafal, kita tak terfikir, tapi orang menghafal mungkin terfikir. Sebagaimana saya juga begitu. Apabila kita cara nak hafal Quran, nak kuatkan hafazan, kita baca, kita ngulai dalam solat. Nah, kita kalau tak tahu hukum, boleh jadi kita buat dalam rukuk tu, boleh buat dalam sujud. Nah, nak bagi lama dah lama dah berdiri ni, baca ketika qiyam, kita pun rukuk subhan rabbiyal azim. Kita pun sambung ayat kita hafal tadi, sambung. Boleh tak boleh? Haram membaca Al-Quran ketika rukuk dan juga sujud. Kenapa haram? Ada larangan Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Nabi kata, "Inni nahaitu an aqra al-Quran raqi'an aw sajidan." Ingat aku larang kamu baca Quran ketika rukuk dan sujud. Fa amma ar-ruku' fa'azimuhu fi rabb. Fa'azimu fihi ar-rabb. Amma ruku', adapun ruku', masa tu kamu perbesarkan, agungkan Tuhanmu seagung-agungnya. Wa amma sujud fajtahidu fi du'a. Baik tuan-tuan. Adapun ketika sujud, ijtahidu, sungguh-sungguh berdoa.
Sungguh-sungguh berdoa. Faqumna an yustajabu lakum. Hampir-hampir kita sungguh berdoa dalam sujud itu, hampir-hampir Allah nak terima, Allah kabulkan doa kita. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, doa ketika sujud ini itu tempat dalam sujud, dalam solat ini ada 7 tempat yang kita boleh berdoa secara khusus, tuan-tuan. Antara yang paling tumpuan ni ialah sujud, tuan-tuan. Jangan lepaskan berdoa ketika sujud itu. Ni hadis Nabi SAW, Nabi SAW, fajtahidu fid du'a faqumna an yustajabu lakum. Minta sungguh-sungguh ni dalam doa ketika sujud. Hampir-hampir dapat ni, lulus ni, tuan-tuan. Jadi hal ini peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita solat sendirian, jangan lepaskan peluang ini. Dan bukan kata tak betul, tapi rasa tak cantik, tuan-tuan. Kalau tempat yang sepatutnya kita buat berdoa, kita tak buat, tapi kita buat tempat lain, iaitu bila? Lepas salam. Bagi salam itu kita pun berdoa. Kalau kita tak buat yang tadi, kalau kita sembahyang seorang ni, sembahyang seorang, kita ada masa yang luas, kita tak buat tu yang rukuk tu, tiba lepas solat tu kita ni, dia tak kena sebab tak ada, Nabi tak buat benda tu, tak riwayat Nabi buat. Tapi kalau kita dah buat dalam solat, tapi rasa nak tak cukup lagi, sebab doa ni tidak ada halangan masa ni, kita tak cukup, kita berdoa lagi sebagai penguat, tak apa kan. Tuan-tuan nampak maksud yang saya sampaikan ni. Nabi ajar doa itu ketika sujud. Kalau terlepas ataupun tak cukup sujud tu, ada satu tempat terakhir, iaitu selepas tasyahud qabla salam. Itu juga tuan-tuan duduk lama doa, segala doa yang tuan-tuan hafal, dan ketika luar solat itu tuan-tuan masukkan dalam tu. Sebab masa tu kita tengah secara rasminya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta segala rangkap doa yang kita hafal tu sebut dalam tu. Habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir biasa saja. Dah penutup, dah kira habis menghadap lah, begitu. Jadi tumpuan doa kita tu dalam solat. Solat itu sendiri ialah doa. As-salah wa doa, kan? Ia doa. Solat itu maksudnya doa, seruan, munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir saya nak rumuskan, masa habis saya nak habis ni. Terakhir saya nak rumuskan, tuan-tuan, kenapa dalam rukuk ni ada 12, ada 12. Kemudian kita sebut pasal doa, tempat-tempat doa yang Nabi buat. Ibadah ni ada seni dia, tuan-tuan. Ada seni dia. Kalau kita belajar ni, kita tuan-tuan tak terfikir pun nak ada doa bacaan rekaan. Kita nak reka doa syekh sekian ni. Tak cukup ambil yang Nabi ni, banyak cukup, tuan-tuan. Melimpah, boleh pilih mana-mana saja. Untuk nak kita tambah, nak reka yang lain tu tak padan, tuan-tuan. Satu. Yang kedua, yang ketiga, kita sebut tadi ibadah ini seni. Dan seni dia ialah, orang kata kalau nak bagi markah cara orang tu ibadah, ialah sejauh mana orang tu buat betul-betul ikut standard yang Nabi tunjuk, yang Nabi ajar. Itulah ibadah. Bukannya tempat itu orang kata ruang untuk berkreatif. Tidak, tuan-tuan. Dan dalam kehidupan kita pun begitu. Saya duk bayang, paling mungkin bagi contoh, macam pertandingan memasak, tuan-tuan. Kalau tuan tengoklah, saya satu ketika tengok pertandingan masak dalam TV, Top Chef lah, Master Chef kan. Jadi ada satu cabaran, dan itu cabaran yang payah, satu nak ke hujung cabaran yang payah, iaitu orang peserta tu dia kena masak, dia bagi menu masakan, juri tu, dia kena rasa, dia kena tengok. Kemudian dia kena buat sebiji macam orang tu buat. Bentuk dia, rasa dia. Dan siapa yang lebih buat tu, rupa lebih dekat, rasa lebih, orang kata nak sama dengan yang menu asal, orang tu menang. Itu masakan, tuan-tuan. Jadi ada keadaan yang seni dia ialah dikira pada siapa yang paling dekat ikut sebagaimana yang ditunjukkan. Ibadah begitu, tuan-tuan. Jadi kita kena ada himmah itu. Nabi buat macam mana? Nabi doa macam mana? Nabi doa kat mana? Apa sebutan Nabi? Sebab itu standard paling tinggi dalam ibadah, seni kat situ. Sebab itu kita tengok tadi hadis yang kita baca, Aisyah syak Nabi, asal ceritanya tadi daripada
ulama ya apa Ibnu Jurayj tanya sahabat dia, kau doa macam mana dalam rukuk? Tu dia bawa hadis. Jadi mereka tidak reka, tuan. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Tu sekadar ni saya berhenti setakat ni. Ada soalan? Ya. Tama belakang. Fitnah Aisyah, ramai ke sahabat terlibat? Apa hadithul if tu kah? Peristiwa skandal Sayyidina Aisyah dituduh curang tu. Ramai ke sahabat terlibat? InsyaAllah, bagus soalan tuan-tuan. Ramai ke sahabat terlibat? Ramai tu pada angka tu saya tak dapat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak rasa nak boleh rasa ramai, rasa kritikal tu, tuan-tuan rujuk buku ni. Haji ada buku ni? Ada. Di bahagian akhir bab 4, bab krisis. Bab krisis memberi gambaran dari hadis-hadisnya ada bagaimana keadaan itu. Kalau saya boleh sebut beberapa orang sahabat Nabi yang terlibat, antara Mistah, dia ahli Badar. Tapi dia antara yang ni, maksud yang terlibat ni bukannya munafik, yang buat cerita munafik, tetapi sahabat-sahabat Nabi yang lain pun terpengaruh. Jadi dia mengumpat sekali duduk cerita sama sembang bergosip. Antara Mistah ni dia ahli Badar. Dia ni pula ditanggung oleh Abu Bakar. Tapi apabila dah tahu keadaan sebenar macam mana, Abu Bakar marah sangat dia pun bersumpah, aku tak nak dah bagi nafkah taja dia. Turun ayat Allah Ta'ala tegur Abu Bakar. Lalu itu baliklah Mistah. Yang kedua Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh ni ialah dia kakak ataupun adik kepada Zainab binti Jahshin. Maknanya apa? Dia adik ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Kakak dia Zainab binti Jahshin. Dia Hamnah binti Jahshin, isteri kepada Abdurrahman bin Auf. Dia juga terlibat. Maksud terlibat ni bukannya sekadar dengar tu. Ni yang tukang canang tu, tukang canang. Mistah, Hamnah, dan mereka ni semua nanti kena rotan. Qazaf. Hamnah, dan yang ketiga Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ni syair Nabi, orang besar tuan. Dia pensyair Nabi SAW juga terlibat, tapi dia tidak dihukum lah, dia ada ni. Itu 3 nama besar. Yang lain sekadar umumnya tu saya ingat 3. Jadi kritikal. Nabi hampir nak ceraikan isteri Nabi SAW. Itu Allah Allah saya jawab itu. Bilangan saya tak ada. Ada tu. Sahabat Nabi pun manusia kan, ada kesilapan, ada yang ni. Bahkan kita akan tengok kepelbagaian sahabat Nabi. Antara tadi macam Mistah dia tukang canang, tapi mak dia punya marah. Mak dia nama Ummu Mistah. Yang Sayyidina Aisyah tahu yang dia sebenarnya jadi subjek isu tu. Pada asal Sayyidina Aisyah kebetulan nak jadi cerita tu, dia sebulan demam. Sebulan tak tahu cerita apa yang berlaku. Tapi dia perasan, dia kata, aku perasan Nabi tak macam biasa layan aku. Itu je dia perasan. Dan dia start tahu tu apabila sebulan tuan-tuan, keadaan dia, rambut dia gugur, rambut rontok, kemudian dia balik. Dan hari yang dia first time dia tahu tu daripada mak Mistah. Masa tu mereka dua-dua pergi malam qada hajat. Zaman dulu macam tu lah, qada hajat dia ada gang, mana sorang-sorang tak berani. Pergi dengan Ummu Mistah. Yang tu baru tahu. Ummu Mistah pun tak cerita, tapi dia tersebut. Baru Sayyidina Aisyah tanya, apa cerita ni? Barulah cerita anak dia gini. Tapi mak dia sendiri marah. Apa duk kata begini kat isteri Nabi? Itu tuan-tuan. Seorang lagi ialah, tak silap saya, Abu Darda ataupun Abu Darda siapa? Saya buat catatan. Nak kata insya-Allah tuan-tuan, ujian ni kalau kita duduk masa tu pun kita Abu Ayyub cegah isterinya daripada terpengaruh. Insya-Allah. Abu Ayyub dengan Ummu Ayyub. Satu hari Ummu Ayyub tanya suami ni, elok dengan isu kita mengumpat. Dia kata, abang dengar tak cerita yang Aisyah gini-gini? Abu Ayyub tu sekat. Kata, Ummu Ayyub nak tanya bahasa kita lah. Kalau awak buat tak kita? Saya takkanlah buat. Maksud kata buat curang gitu. Saya takkanlah buat. Aisyah lebih mulia daripada awak. Kalau awak tak buat, dia tentu tak buat. Habis cerita tuan. Cerita dengan Allah Akbar. Ni Abu Ayyub, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagus je soalan, terima kasih atas ni. Ada soalan lain? Tadi Abbas bin Talib tu. Ni Abbas yang Talib yang Umar jumpa untuk doakan masa surga bertawasul masa. Betul. Adakah dia bertawasul atau dia berdoa ataupun
Baik, menarik soalan. Sahabat kita tanya Abbas yang saya sebut tadi, adakah Abbas bin Abdul Muttalib yang Sayyidina Umar bertawassul dengan dia, kan? Bertawassul dengan dia. Ini peristiwa zaman Sayyidina Umar apabila musim qahat, musim kemarau, Sayyidina Umar minta ni, kan? Baik. Ya, memang orang sama. Abbas bin Abdul Muttalib bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya pak saudara Nabi yang masih hidup selepas hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang kat dia, Nabi anggap dia macam ayah dia sendiri. Nabi suruh sahabat Nabi layan dia macam ayah sendiri. Sayyidina Umar pada hayat, kalau tentu perhatian saya, antara orang yang tak apa suka Abbas. Sebab dia ni tak tahu. Yang dia tahu Abbas geng Quraisy, awak baru masuk Islam je. Dia tak tahu Abbas ni ada tugasan yang lain, kan? Sebab itu masa mula-mula Abbas datang ke Madinah, Abbas sampai terasa kata kat Nabi, mengadu kat Nabi, dan Nabi tegur Umar, Nabi tegur Sayyidina Umar. Tapi kemudian nanti kita tengok akhlak para sahabat Nabi ni, mereka tak ada dendam, tak ada apa, tak ada, bertawassul dengan Abbas, pak saudara Nabi, sebagaimana Sayyidina Umar kata, sebagaimana dulu kami bertawassul dengan Nabimu, sekarang kami bertawassul dengan pak saudara Nabimu. Baik, soalan ni apa tadi? Akhir tadi dulu. Yang tu tabarruk, yang tadi yang Abbas tadi. Betul. Tuan-tuan, saya tak, ni masalah kita ilmu di buku, tuan-tuan. Ya, kalau kita hafal hadis tu dulu sebut. Cuma saya sebut jisnya begini. Yang hadis ni adalah Bukhari. Hadis yang Umar minta tawassul dengan Abbas itu, iaitu tawassul dengan doa. Kita tengok pada rangkap ayat kat situ ialah berdoa, tuan-tuan. Abbas doa, kami pun tawassul dengan doa Abbas. Bukan tawassul atas batang tubuh Abbas tu sendiri, tidak, tuan-tuan. Saya kebetulan memang saya buat fiqh hadis, syarah tentang hal itu. Kalau kita boleh bawa hadis tu, kita akan nampak rangkap ayat tu, iaitu Sayyidina Umar bertawassul dengan doa Abbas. Wallahu alam. Dan kita begitu. Hukumnya kita tawassul dengan orang soleh yang masih hidup tu ialah tawassul dengan doa dia. Tuhan doakan saya, itulah dia doa kita, amin. Itu. Sebab saya minta Tuhan Haji doakan saya, Tuan Haji, itu tawassul. Kita doa kita dah. Doa kita, tapi kita nak kuatkan lagi dengan doa-doa orang lain, itu tawassul. Wallahu alam. Ada soalan lain? Boleh? Semua dalam bahasa Melayu boleh, bahasa Melayu nak banyak tidak kan? Insya-Allah. Soalan sensitif. Boleh doa tak dalam, kalau ikut mazhab Hanafi boleh. Boleh, tapi mazhab Syafi'i tak bagi doa dalam bahasa Arab. Adapun kita ambil dari mazhab Syafi'i, maksud pada hasrat kita itu kita letakkan doa tu, kan? Contoh, kita ambil rangkap ringkas saja. Kita nak minta apa kan? Ambil rangkap mudah, Allahumma yassir umurana, Allahumma sahhil alaina, kan? Ringkas saja. Ya Allah, permudahkan saya. Ataupun Allahumma a'inna, ya Allah bantulah kami, a'inni, bantulah saya, kan? Ambil doa itu, tuan-tuan. Tuan-tuan ulang Allahumma a'inni, Allahumma a'inni. Tapi setiap tuan-tuan sebut itu, tuan-tuan niatkan, hadirkan apa permintaan khusus, tuan-tuan. Ya Allah, bantulah aku apa ni, esok nak interview apa gini, esok anak aku nak masuk universiti ni. Perincian itu kita tak sebut secara lafaz, tapi kita sebut ketika ada hadir hati, ketika kita sebut doa tadi, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni, Allahumma a'inni. Itu jalan keluar. Jalan keluar kepada tadi, boleh tak berdoa dalam bahasa Melayu. Saya tak berani nak fatwakan yang tu. Jadi tak nafi, memang ada ulama kita boleh berdoa dengan apa bahasa Melayu tu, bahasa luar. Itu je. Jalan keluar tadi saya ambil ialah kita ambil doa bahasa Arab yang ringkas, tapi kita hadirkan makna hajat kita di situ. Ya? Dalam hati. Itu jalan keluar, dan ni. Kalau tidak jadi panjang syir dia. Allahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tidak ada, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam pengajian kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.